Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam gadis untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ni aku nak sembang pasal satu topik mengenai undang-undang dalam dunia bola sepak. Jadi undang-undang ni dekat setiap liga kat dalam dunia ni bagi aku mesti ada punya. Sebab benda ni untuk protect pemain-pemain muda yang baru naik dekat akademi tau. Lagi-lagi kat EPL lah. Kat EPL ni setiap kelab yang bertanding dekat EPL, tak kisahlah nama kau MC ke, Arsenal ke, Everton ke, Crystal Palace, Watford sekalipun, setiap kali musim panas mesti akan dikaitkan dengan bintang-bintang yang datang daripada luar negara lah. Ada yang sampai sangkut belanja 100 juta untuk satu pemain kan. Tapi dalam tak sedar pemain-pemain yang datang dengan harga yang mahal akan menghalang pemain muda yang meningkat naik daripada akademi untuk datang ke first team. Yalah, sebab kalau kau boleh pilih antara superstar dan juga pemain muda, siapa nak harap pemain muda mesti semua akan ambil superstar, betul? Dan dekat sinilah datangnya homegrown rule yang ditubuhkan oleh FA England. Jadi homegrown rule ni ditubuhkan pada tahun 2011 oleh FA England sendiri supaya diorang boleh protect bakat-bakat muda ni naik ke first team, walaupun kelab diorang dah berbelanja besar untuk bakat-bakat dari luar negara. Sebagai contoh yang senang bagi dekat Arsenal aku rasa dengan tak adanya homegrown rule ni aku tak rasa Saka akan sampai ke level yang dia ada sekarang Jadi macam mana homegrown rule ni berfungsi untuk setiap kelab dekat EPL ni? Jadi ada 3 poin yang akan aku cakap dalam video ni Poin yang pertama adalah 25 pemain yang didaftarkan oleh setiap kelab dalam EPL ni. Jadi setiap kelab dalam EPL setiap musim, tak kisahlah kelab tu baru naik division ke ataupun kelab tu dah ada kat dalam liga dalam 15 ke 20 tahun ke, semuanya sama rata. Setiap kelab diberikan kuota sebanyak 25 pemain je untuk didaftarkan untuk semusim. Sebagai contoh satu kelab tu ada 40 pemain, tapi untuk saingan liga diorang boleh daftarkan 25 nama je dalam 40 pemain tu. Lagi 15 tu tak boleh bermain dalam sebarang game dalam liga sebab diorang tak didaftarkan. Itu yang terjadi dekat Ozil pada awal musim lepas. Nama dia tak didaftarkan. Fan Arsenal pada masa tu yang marah gila dengan Arteta kenapa tak didaftarkan. Ada yang sampai tanya kenapa Ozil tak main time tu padahal diorang dah tahu dah nama Ozil tak didaftarkan. Jadi ada dua kemungkinan untuk satu kelab tu kalau diorang bagi peluang untuk pemain yang tak didaftarkan main dalam saingan liga. Satunya akan didenda, satu lagi akan diberi pemotongan mata Jadi sebab itulah Arsenal berjaga-jaga dalam situasi Ozil. Tapi kalau kau tanya aku kenapa Ozil tak didaftarkan, aku tak tahulah. Itu mungkin ada cerita di belakang takbir So settle yang pertama, 25 pemain untuk setiap kelab untuk didaftarkan. So point aku yang kedua adalah dalam 25 pemain yang aku cakap tadi dia akan terpecah ke dua bahagian Satu adalah homegrown player dan satu lagi adalah non-homegrown player. Jadi apa beza homegrown player dan juga non-homegrown player? Jadi non-homegrown player ni adalah pemain yang bukan berasal daripada negara tu sendiri. Kalau kita cakap sekarang pasal EPL So maksudnya pemain yang bukan berasal pada England tapi dah establish superstar dekat liga lain sebelum dia orang datang ke EPL. Sebagai contoh aku bagi Arsenal, musim panas lepas diorang beli Thomas Partey dan juga Gabriel. Dua-dua adalah first teamer dekat kelab diorang sebelum ni dan juga dua-dua bukan berasal daripada England diorang tak lahir dekat England. Okey, itu contoh untuk non-homegrown player Untuk homegrown player ni dia pening sikit sebab homegrown player dia ada bawah cabang dia pula. Dia ada dua bahagian, iaitu satunya pemain yang betul-betul lahir dekat England yang memang asalnya daripada England, dan satu lagi adalah pemain yang berwarga negara lain tapi dah berada dekat akademi sesebuah kelab tu selama 3 tahun sebelum umur dia sampai ke 21 tahun. Sebagai contohnya dalam skuad Arsenal sekarang, Hector Bellerin, Arsenal beli dia daripada Barcelona masa umur dia 16. Jadi 16 nak sampai ke 21 makan masa 5 tahun. So dah lebih 3 tahun kat situ. Jadi Bellerin dekat dalam skuad Arsenal sekarang dikira sebagai homegrown player sebab dia dah spend lebih daripada 3 tahun sebelum umur dia sampai 21 tahun walaupun dia bukan orang England. Sama juga macam Cesc Fabregas. Arsenal dulu beli dia, umur dia time tu 15 tahun. Arsenal petik daripada La Masia. Lepas tu dia buat nama dekat Arsenal. Lebih daripada 3 tahun dia duduk dekat akademi Arsenal sebelum umur 21 tahun sampai jadi kapten Arsenal. Baru balik Barcelona, balik kat Chelsea masih dikira sebagai homegrown player sebab kan dah terlalu lama
lama dia ada kat England. Okay, settle untuk homegrown dan juga non-homegrown player. Dan poin aku yang ketiga dan terakhir adalah pemain-pemain under 21, umur yang berada bawah 21 tahun lah. Okay, untuk list ni under 21, list ni dia tak bergabung sekali dengan 25 pemain yang didaftarkan pada asalnya. Under 21 ni dia tak ada limit tau. Kau boleh letak 40 pemain pun asalkan umur dia orang bawah 21 tahun. Kau nak letak semua academy player kau dalam list ni pun tak kisah, sebab dia tak ada limit. Dia tak sama macam squad list yang asal tadi lah, 25 pemain tu, yang kebanyakannya adalah pemain senior. Kena bezakan under 21 dan juga squad utama punya list lah. Tapi untuk list under 21 ni, dia orang masih boleh terlibat untuk perlawanan-perlawanan dalam liga walaupun dia orang tak didaftarkan dalam 25 pemain tadi yang asalnya aku cakap tadi lah. Aku pun pening sekarang ni. Jadi itu adalah 3 poin utama untuk homegrown rule yang dibuat oleh FA England lah, supaya dia orang boleh protect bakat-bakat muda yang meningkat naik daripada akademi kelab masing-masing macam Saka, Foden dan generasi dia orang yang sekarang ni lah kan. Jadi aku harap video ni korang tak pening-pening, kena dengar betul-betul apa yang aku cakap tu lah kan. Kalau aku terbelit-belit pun sorry lah, sebab aku pun macam pening juga ni kan, sebab dia bercabang tau. Dia banyak cabang tu yang buat pening tu. Aku ingat nak buat short video tapi dah macam panjang ni kan. So aku rasa video sampai sini, dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe, dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang takkan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.